Salam keluarga Malaysia kepada penonton yang sedang beristirahat bersama keluarga tersayang. Bertemu kembali dalam program Lensa Global yang akan membawakan anda perkembangan semasa dan terkini yang berlaku di seluruh pelosok dunia. Ulama tersohor Syekh Yusuf Abdullah Al-Qadrawi meninggal dunia di usia 96 tahun pada Isnin menurut Persatuan Ilmuwan Islam Antarabangsa atau IUMS. Allahyarham meninggalkan legasi penulisan yang kini menjadi rujukan kepada umat Islam di serata dunia. Dunia Islam kehilangan seorang ulama dan guru yang jujur, alim, dihormati lagi disegani, kata IUMS yang juga persatuan diasaskan oleh Al-Qadrawi menerusi Twitter. Al-Qadrawi dilahirkan di Mesir tetapi menghabiskan sebahagian besar hidupnya di Qatar di mana beliau menetap sehingga akhir hayatnya. Beliau juga adalah pemimpin Ikhwanul Muslimin, pergerakan sosio-politik Islam yang mencetuskan revolusi Mesir pada 2011. Allahyarham hidup di Qatar dalam buangan selepas tentera menggulingkan kerajaan pimpinan Ikhwanul Muslimin di Mesir pada 2013 mengakibatkan Al-Qadrawi dibicarakan dan dijatuhkan hukuman mati tanpa hadir di Mesir. Al-Qadrawi banyak menyampaikan dakwah dan membentangkan kertas kerja di peringkat kebangsaan serta antarabangsa. Beliau mengarang lebih 120 buku dalam bidang keilmuan Islam, terutama sosial, dakwah dan pengajian Islam. Bukunya amat diminati, malah diulang cetak berpuluh kali dan diterjemahkan dalam pelbagai bahasa. Al-Qadrawi menerima pelbagai anugerah di peringkat antarabangsa atas sumbangannya dalam keilmuan Islam dan dianggap sebagai salah seorang ulama paling berpengaruh pada hari ini. Tokoh agamawan tersebut dikebumikan di tanah perkuburan Mesaimir di Doha pada Selasa. Sebelum itu, lautan manusia dilihat menghadiri solat jenazah tokoh pemikir Islam di Masjid Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Pembesar Jepun dan pemimpin asing memberikan penghormatan terakhir kepada bekas Perdana Menteri yang dibunuh Shinzo Abe pada Majlis Pengebumian Negara pada Selasa. Pengebumian negara sebagai menghormati Shinzo Abe yang dibunuh pada Julai semasa kempen pilihan raya itu menyaksikan rakyat negara itu daripada pelbagai lapisan berkabung dan memberi penghormatan terakhir terhadap negarawan itu. Lebih 700 pembesar asing dan penduduk tempatan memberi penghormatan terakhir kepada bekas pemimpin Parti Demokratik Liberal yang terkenal kerana menstabilkan arena politik Jepun. Antara pemimpin dunia yang hadir ialah Naib Presiden Amerika Syarikat Kamala Harris, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri India Narendra Modi dan Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo. Perdana Menteri Fumio Kishida menyifatkan bekas pemimpin itu sebagai orang yang berani dalam satu pujian menyenaraikan pencapaiannya termasuk usaha untuk mengukuhkan hubungan diplomatik Jepun. Upacara itu bermula sekitar 2.13 petang waktu tempatan selepas abu mendiang Abe yang dibakar tiba di lokasi dan diserahkan kepada Perdana Menteri Fumio Kishida oleh balu Perdana Menteri Aki Abe. Kotak berisi abu Abe dibawa oleh Aki ke Nihon Budokan di mana tabik hormat dan 19 das tembakan dibunyikan sebagai penghormatan kepada ahli politik yang terbunuh. Abe ialah Perdana Menteri Jepun yang paling lama berkhidmat dan salah seorang tokoh politik terkenal kerana memupuk Pakatan Antarabangsa dan strategi ekonomi Abenomics. Mendiang meletak jawatan pada 2020 kerana masalah kesihatan yang berulang tetapi kekal sebagai suara politik utama dan sedang berkempen untuk parti pemerintahnya apabila seorang lelaki bersenjata membunuhnya dengan senjata buatan sendiri pada 8 Julai lalu. Kapal angkasa milik Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Lepas Kebangsaan Amerika atau NASA berjaya menghentam sebuah asteroid pada malam Isnin dalam usaha menyelamatkan bumi satu hari nanti, lapor agensi Anadolu. Ujian pengalihan asteroid berganda atau DART disiarkan secara langsung oleh Agensi Angkasa Lepas Amerika Syarikat
untuk menunjukkan kepada dunia ujian pertahanan planet sekiranya bumi berdepan ancaman pelanggaran asteroid pada masa depan. Pelanggaran dua objek yang disengajakan itu adalah hasil 7 tahun penelitian. NASA membuat penyelidikan sama ada pertembungan kapal angkasa dengan asteroid secara manual mampu memesongkan trajektorinya bagi mengelakkan bencana kepada bumi. Misi DART dilancarkan November lalu dari pangkalan Angkatan Angkasa Vandenberg di California. Pada malam Isnin, sebuah kapal angkasa dihantar ke angkasa lepas dan mensasarkan asteroid yang dipanggil Dimorphos, iaitu 10.5 juta kilometer dari bumi. Kapal angkasa itu berjaya menghentam asteroid pada kelajuan 24,140 km sejam dan kesan kosmik itu berjaya dirakam kamera khas dari probe angkasa Intali. Insiden kebocoran gas keempat dilaporkan dikesan di saluran paip bawah laut yang beroperasi dari Rusia ke Eropah. Insiden terbaru itu berlaku selepas beberapa letupan berlaku pada minggu ini melibatkan saluran paip Nord Stream yang didakwa berpunca daripada perbuatan khianat. Terdapat 2 kebocoran dikesan di bahagian Sweden dan 2 lagi kebocoran di bahagian Denmark menurut pengawal pantai Sweden. Pihak berkuasa negara itu memaklumkan kebocoran itu berlaku dalam jarak yang dekat. Media tempatan melaporkan kebocoran itu berlaku di saluran paip Nord Stream 2, namun tiada pengesahan dibuat setakat ini. Sweden sebelum ini melaporkan kebocoran saluran paip Nord Stream 1 di timur laut Bornholm, manakala Denmark mengesahkan kebocoran di Nord Stream 2 di tenggara negara itu, dan kebocoran ketiga berlaku di Nord Stream 1 bahagian timur laut Denmark. Kebocoran yang berlaku dikesan menerusi permukaan laut yang berbuih. Rusia sehingga kini menafikan dakwaan melakukan sabotaj terhadap saluran paip yang bocor, meskipun Eropah dan Barat percaya negara itu mungkin adalah dalang utama. Sebuah syarikat penerbangan Amerika Syarikat membuat kemunculan pertama pesawat janaan elektrik miliknya di Washington pada Selasa. Pesawat yang dinamakan Alice oleh pengeluar Aviation Aircraft berlepas di landasan terbang antarabangsa Grand County di Moses Lake, Washington pada pukul 7.10 pagi waktu tempatan. Pesawat itu kemudian terbang selama 8 minit mencapai ketinggian 3,500 kaki dan memecut pada kelajuan 149 knot bersamaan 275 km sejam, kata Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Aviation Gregory Davis. The aircraft, it was just a wonderful experience for everyone who was here. We were able to witness history in the making. Menurut syarikat itu, pesawat itu tidak menghasilkan pelepasan karbon, mengurangkan bunyi bising dengan ketara dan kos sebahagian kecil untuk beroperasi setiap jam penerbangan berbanding jet ringan atau turboprop mewah. Davis berkata syarikat itu menyasarkan untuk mencari jalan masuk ke pasaran untuk perjalanan yang terletak di antara 200 hingga 400 km. Satu julat menampilkan pesawat bersaiz serupa dengan Alice. Ia juga dirancang untuk penerbangan komuter dan kargo. Dengan menggunakan elektrik sebagai sumber utama, pesawat akan memerlukan sedikit cas di atas tanah. Memandangkan syarikat itu terus membangun dan mengubah suai sistem baterinya, Davis berkata matlamatnya adalah untuk menyasarkan charge selama 30 minit untuk penerbangan sejam. Dalam bahasa saintifik bateri, Davis berkata bateri pesawat akan dicas pada 2C, yang bermaksud ia boleh mengecas pada kadar 2 kali ganda jumlah kapasitinya, kata syarikat itu. Setakat ini syarikat itu mempunyai pesanan daripada DHL Express untuk pesawat kargo dan Cape Air dan Global Crossing Airlines untuk pesawat komuter. Taufan Ian membadai pantai Teluk Florida pada Rabu dengan kelajuan angin 241 km sejam.
hingga mengakibatkan banjir dan kemusnahan, lapor agensi Anadolu. Ian mendarat di pantai Cayo Costa pada petang Rabu dan dikategorikan sebagai taufan kategori 4 walaupun tahap taufan itu sudah diturunkan kepada kategori 3, namun kelajuan angin masih mencecah sehingga 185 km sejam. Pusat Taufan Kebangsaan turut mengeluarkan amaran angin kencang yang boleh mengancam nyawa. Sekitar 1.9 juta penduduk dilaporkan terputus bekalan elektrik dan dijangka bakal mencetuskan lebih banyak malapetaka apabila taufan itu bergerak ke timur laut dengan kelajuan angin 128 km sejam. Ian mencetuskan angin dan hujan lebat yang diramalkan bergerak merentasi tengah Florida serta mengakibatkan lebih banyak kerosakan. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan, banjir besar yang mengancam nyawa di bandar dan sepanjang sungai dijangka merentasi tengah Florida. Menurut pusat itu, amaran taufan turut dikeluarkan di Orlando yang kini mengalami angin kencang dan hujan setakat malam Rabu, manakala Ian dijangka membadai kawasan itu pada awal pagi Khamis. Pakar meteorologi meramalkan curahan hujan antara 10 hingga 15 inci di Orlando serta ancaman banjir besar dan bencana. North Carolina dan Virginia mengisytiharkan darurat sebagai langkah persediaan kerana dijangka hujan lebat, banjir dan kemungkinan puting beliung akan menyebabkan banyak kerosakan. Untuk itu sekian saja Lensa Global pada minggu ini. Pastikan anda terus bersama dengan kami pada minggu hadapan waktu yang sama hanya di Bernama TV. Untuk sebarang komen dan cadangan, anda emailkan ke alamat yang tertera di skrin TV anda.